Salam sejahtera kepada semua pelajar. Saya Cikgu Vishwanathan dari Sekolah SMK Tor Indra Awang Samad ingin berkongsi tajuk tingkatan 4 iaitu bab 7 usaha ke arah kemerdekaan, dan subtopik tajuk berkenaan ialah sistem pendidikan kebangsaan. Sebagai pengenalan, cikgu nak terangkan sedikit berkaitan dengan sistem pendidikan semasa pentadbiran British. British telah memperkenalkan sistem sekolah vernacular. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem sekolah vernacular? Saya rasa pelajar mengetahui bahawa sekolah vernacular ialah sekolah yang menggunakan bahasa ibundanya sebagai bahasa pengantar di sekolah berkenaan. So, terdapat beberapa sekolah semasa pentadbiran British, antaranya lah sekolah vernacular Melayu, sekolah vernacular Cina, sekolah vernacular Tamil, sekolah aliran agama, sekolah pondok, sekolah madrasah, sekolah Inggeris, Anderson, St. Michael, St. Xavier, ini semasa pentadbiran British. Apa kesan sistem pendidikan seperti ini? Kesan yang ketara ialah ianya akan menghalang perpaduan negara dan untuk melahirkan satu identiti bangsa dan negara. Ia tidak akan wujud sekiranya mewujudkan sekolah vernacular yang di mana sekolah ini 100% menggunakan bahasa ibunda mereka. Contohnya kalau cikgu terangkan sekolah vernacular Cina, dia menggunakan bahasa Cina sepenuhnya, sukatan daripada negara Cina, guru pun dibawa masuk dari negara Cina. Begitu juga dengan sekolah vernacular Tamil. Apa kesan? Cikgu dah terangkan tadi, tidak akan mewujudkan perpaduan negara. Ini semasa sistem pentadbiran British yang mengamalkan dasar pecah dan perintah. Memang hasrat British ialah tidak mahu mewujudkan perpaduan ketika itu. Dan di Sabah dan Sarawak pula, sebagaimana pelajar ketahui bahawa sama-sama juga seperti di Semenanjung, sekolah yang ada di sana ialah sekolah vernacular Melayu, sekolah vernacular Cina, dan sekolah Mubalik Kristian yang menggunakan bahasa pengantar masing-masing. Kurikulumnya yang berlainan. Kesannya menimbulkan jurang perbezaan ekonomi dan sosial, dan ia akan menghalang menyatu padukan perpaduan negara, khususnya di Sabah dan Sarawak. So, sebelum kita lihat, pelajar boleh berfikir, apakah kesan sistem pendidikan British? Boleh fikirkan, apa kesan jangka panjang sekiranya sistem pendidikan sebegitu rupa berterusan. Maka, usaha telah dibuat untuk mengkaji sistem pendidikan melalui penubuhan jawatan kuasa pelajaran di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Dan kita akan lihat beberapa kajian laporan yang diterima, iaitu antaranya laporan Barnes 1951, diikuti dengan laporan Fenwu, ini lebih kepada masyarakat Cina. Ordinan pelajaran, ini adalah undang-undang pertama berkaitan dengan sistem pelajaran kita. Laporan Woodhead, iaitu perkembangan sistem pendidikan di Sabah dan Sarawak yang dikemukakan oleh Woodhead, dan penyata jawatan kuasa pelajaran. Ini sebelum kemerdekaan. So, marilah pelajar kita lihat laporan Barnes 1951. Anda boleh lihat laporan di sini. Ini adalah laporan yang telah diterbitkan oleh LJ Barnes, dipengerusikan oleh LJ Barnes.
Dan sistem ini menekankan kepentingan sekolah rendah untuk membina satu rupa bangsa penduduk sebagai tempat tinggal yang kekal dan memberi tumpuan setia kepada tanah Melayu. Okey, ini dia punya matlamat. Kandungannya ialah tanah Melayu akan lihat terdapat dua sekolah rendah yang akan menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, manakala sekolah menengah pula hanya akan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Ini laporan Barnes. Apa pandangan pelajar? Cuba fikirkan. Apakah kesan sekiranya laporan Barnes ini dilaksanakan? Okey, adakah pelajar setuju? Tanya diri sendiri. Okey. Dan seterusnya kita akan lihat laporan Fanwu 1951. Ini sebenarnya laporan ini wujud kerana mereka tidak begitu puas hati, ya. Masyarakat Cina khususnya tidak begitu puas hati dengan laporan Barnes. Okey, maka mereka buat kajian berkaitan dengan pendidikan Cina dan mencadangkan supaya penambahbaikan untuk menjadikan sekolah Cina sebagai institusi yang memberikan faedah kepada penduduk tanah Melayu. Okey, so ini lebih berorientasikan tanah Melayu. Anda boleh lihat di sini sekolah Cina diteruskan secara berasingan, tetapi ianya lebih berorientasikan tanah Melayu. Okey, maka apa yang berlaku ialah selepas laporan Barnes dan laporan Fanwu, cadangan-cadangan daripada kedua-dua laporan ini, maka satu ordinan pelajaran 1952 telah diluluskan selepas Jawatan Kuasa Penasihat Pusat Pelajaran mengkaji, meneliti kedua-dua laporan ini. Ordinan ini bertujuan membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan. Okey, dan di mana semua murid daripada pelbagai bangsa disatukan. Ini penting, pelajar kena tahu, disatukan dalam satu sistem pendidikan yang berorientasikan tanah Melayu. Okey, ini sangat penting. Anda boleh lihat, bila kita ada satu sistem yang seragam, ia boleh mewujudkan perpaduan negara. Okey, dan antara kandungan ordinan pelajaran ialah, kalau kita lihat, tanah Melayu akan mempunyai dua jenis sekolah, iaitu sekolah yang menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Kedua, bahasa Cina dan bahasa Tamil diajar sebagai bahasa ketiga di sekolah rendah sekiranya terdapat 15 orang dalam kumpulan yang sama. Okey, ini contohnya katakan sekolah berkenaan ada 15 pelajar orang Cina. So, bahasa Cina wajib diajar di sekolah berkenaan. Manakala bahasa Inggeris akan diajar di sekolah menengah sebagai bahasa pengantar. Ini ialah ordinan pelajaran 1952. Okey. Seterusnya kita akan lihat di Sabah dan Sarawak pula. Laporan Woodhead di Sarawak dan Sabah 1955. Okey, sebagaimana pelajar ketahui bahawa Sarawak dan Sabah telah diambil alih oleh kerajaan British daripada James Brooke Sarawak, dan manakala daripada syarikat Borneo Utara British, okey, telah diambil oleh kerajaan British. So, mengikut Woodhead, yang dikenali sebagai E.W. Woodhead, Ketua Pegawai Pelajaran dari Britain, beliau telah meninjau perkembangan pendidikan dan telah membuat beberapa cadangan. Antara cadangan beliau ialah menekankan pendidikan di peringkat rendah dan menengah. Kedua, menitik beratkan pendidikan bahasa Inggeris dan pembiayaan yang teratur, bermaksud kewangan, kewangan yang pembiayaan yang betul.
Ini ialah sedikit cadangan daripada Woodhead. Dan seterusnya, kalau kita lihat, mula-mula kita lihat pendidikan kebangsaan di Sarawak dulu. Okey, pendidikan kebangsaan di Sarawak. Ini cadangan daripada Woodhead. Beliau telah mencadangkan supaya mewujudkan sekolah menengah berbilang kaum dengan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Kedua, menyeragamkan sukatan pelajaran dan peperiksaan. Ketiga, memperkenalkan buku teks berlatar belakangkan unsur tempatan, bukan lagi daripada negara China dan sebagainya. Dan akhirnya, memastikan pendidikan sivik diajar secara formal. Tujuan ataupun matlamat laporan ini ataupun pendidikan kebangsaan di Sarawak ialah membentuk perasaan kekitaan dan taat setia di kalangan penduduk berbilang kaum di Sarawak. Okey, sebagaimana yang pelajar ketahui bahawa Sarawak mempunyai etnik yang sangat banyak, iaitu seperti Iban, Bidayuh, Kadazan, Dusun, Murut dan sebagainya. Sekarang kita lihat satu lagi negeri ialah di Sabah. Di Sabah, mengikut Woodhead 1955, beberapa pindahan telah dibuat. Dan pindahan ini telah diterima. Pertama, mempertingkatkan pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah Cina. Ini penting, mempertingkatkan pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah Cina. Kedua, memastikan bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu dan bahasa Melayu diajar di sekolah Inggeris. Cuba ulang balik, iaitu bahasa Inggeris akan diajar di sekolah Melayu, manakala bahasa Melayu akan diajar di sekolah Inggeris. Ini penting, ini untuk memartabatkan bahasa Melayu dan juga mementingkan bahasa Inggeris. Peperiksaan di sekolah menengah adalah dalam bahasa Inggeris. Okey, matlamat iaitu menyeragamkan kurikulum dan peperiksaan rendah dan juga menengah dan melahirkan perasaan kebersamaan dalam kalangan pelbagai kaum di Sabah. Okey, ini kita lihat pelajar, kita lihat dua negeri iaitu Sabah dan Sarawak. Okey, mengikut laporan Woodhead 1955. Seterusnya pelajar, kita akan lihat satu lagi laporan yang sangat penting dalam sejarah sistem pendidikan negara kita. Mungkin pelajar kenal tokoh berkenaan, Datuk Abdul Razak Husin, Menteri Pelajaran Persekutuan pertama negara kita 1955 hingga 1957. Inilah satu jawatan kuasa yang penting, juga diberitahu. Kerana kenapa juga anggap ini sangat penting? Kerana kita sudah ada menteri, kita telah membentuk kerajaan. Kita tunggu untuk pilihan raya dah tamat, pilihan raya telah dimenangi oleh parti perikatan. Kini kabinet telah dibentuk, terdapat 10 menteri dan tibalah untuk mewujudkan satu sistem pendidikan yang seragam. Mengikut jawatan kuasa pelajaran 1956 yang dipengerusikan oleh Datuk Abdul Razak, beliau telah mengkaji semula sistem pendidikan yang sedia ada. Yang sebelum ini beliau telah mengkaji semua sistem pendidikan dan mencadangkan satu sistem pelajaran kebangsaan. Lihat perkataan kebangsaan yang baru. Dengan tujuannya adalah untuk memupuk integrasi dan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum. Itu paling penting. Memupuk integrasi dan perpaduan dalam kalangan berbilang kaum. Sangat-sangat penting. Kanak-kanak dari semua kaum, ini lebih kepada sistem persekolahan yang sama. Sistem persekolahan yang sama bagi kanak-kanak dari semua kaum, sama. Bahasa kebangsaan ialah bahasa kebangsaan menjadi bahasa pengantar utama, khususnya bahasa Melayu, dan kandungan kurikulum yang seragam dan bercorak kebangsaan.
Ini mengikut penyata Raza, dan beliau telah mencadangkan beberapa cadangan yang penting. Antara cadangan beliau ialah pertama, sekolah umum wilayah rendah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sekolah jenis umum ni lebih kepada sekolah Inggeris, sekolah Cina dan juga sekolah Tamil akan menggunakan bahasa masing-masing. Okey, sekolah jenis umum menggunakan bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Manakala bahasa Melayu dan bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah. Okey, wajib diajar di sekolah. Manakala sekolah menengah kebangsaan akan menggunakan bahasa pengantar, iaitu bahasa Inggeris sebagai satu bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa Inggeris sebagai satu mata pelajaran. Inilah cadangan yang telah dikemukakan oleh berdasarkan kepada penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 oleh Datuk Abdul Razak Husin. Saya harap pelajar faham apakah yang telah cikgu ajar pada tajuk berkenaan, iaitu sistem perkembangan ataupun sistem pendidikan kebangsaan. So, antara perkara yang pelajar harus ketahui ialah hari ini dalam tajuk ini ialah kita terdapat beberapa laporan. Anda boleh lihat di sini kesimpulannya, kronologi perkembangan pendidikan di Malaysia, antaranya laporan Barnes, diikuti dengan laporan Fenhu yang tidak begitu puas hati dengan laporan Barnes, diikuti dengan Ordinan Pelajaran 1952. Sebenarnya Ordinan cadangan ini tidak dapat diteruskan kerana masalah kewangan dan juga ancaman komunis, dan perkembangan di Sabah dan Sarawak daripada laporan Hoodhead, dan akhirnya sebelum kemerdekaan 1957 satu lagi penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 yang lebih seragam telah dilaksanakan dalam sistem ini. So, sebagai kesimpulannya, cikgu nak beritahu bahawa penyata jawatan kuasa pelajaran 1956 merupakan asas kepada pembentukan sistem pendidikan kebangsaan, dan sehinggalah hari ini pelajar boleh lihat bagaimana berlakunya perkembangan sistem pendidikan kebangsaan Malaysia pada hari ini. Sekian, terima kasih.